Lebu. Terima kasih Puan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sentuh bahagian industri makanan dan asas tani kepala 1003 peruntukan 27.8 juta. Kita boleh lihat peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini konsisten Puan Pengerusi meningkat daripada tahun ke tahun sejak tahun 2018. Namun begitu, persoalan yang saya nak bangkitkan adalah sejauh mana peningkatan peruntukan ini berjaya untuk kita terjemahkan dalam bentuk kelestarian dan keterjaminan sumber makanan untuk rakyat negara kita. Jika kita rujuk dokumen anggaran perbelanjaan ini, sasaran peratusan tahap sara diri ataupun SSL bagi beras untuk tahun 2024 adalah sebanyak 65% sahaja. Berlaku penurunan sasaran jika kita bandingkan pada tahun 2023 yakni sebanyak 74%. Soalan saya kepada pihak kementerian, adakah penurunan sasaran SSL ini berpunca daripada krisis bekalan beras yang kita hadapi pada ketika ini dan ataupun pihak kementerian mempunyai sebarang unjuran yang berlainan pada kali ini? Saya melihat penurunan ini sama ada kementerian bersikap realistik dengan kemampuan sebenar kerajaan untuk menyelesaikan isu bekalan beras ini ataupun kita menjangkakan krisis bekalan beras ini akan berpanjangan sehingga ke tahun 2025. Apabila kita bercakap soal ini, saya setuju dengan pihak kerajaan dengan beberapa langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menangani krisis bekalan makanan. Tetapi Datuk Pengerusi, satu perkara yang saya lihat yang lebih penting daripada menyelesaikan masalah ini adalah persiapan kita sebelum masalah itu melanda. Untuk makluman Dewan, ketika ini tidak ada satu pun pengkalan data khusus yang menggabungkan ke semua data ini untuk rujukan semua pihak, tak kira lah daripada peringkat negeri ataupun peringkat kerajaan pusat. Contohnya Jabatan Veteriner, dia ada data dia, iaitu data bilangan stok lembu daging, di lembaga Fama, lembaga pelutung peladang, mereka mempunyai data masing-masing. Tetapi semua data ini tidak berada di satu pengumpulan data ataupun jabatan yang boleh kita akses ke semua data ini secara serentak. Maka dengan itu, Jelebu ingin mencadangkan agar pertama, wujudkan satu pengkalan data bersepadu yang menggabungkan semua maklumat dan data berkenaan stok bekalan makanan negara. Pengkalan data ini perlu bersifat dinamik ataupun real time berdasarkan stok sebenar yang kita ada ataupun anggaran hasil yang kita perolehi untuk tempoh beberapa bulan. Yang kedua, dalam pengkalan data bersepadu ini mewujudkan satu alert system yang boleh memberi amaran awal jika stok bekalan makanan kita menghampiri garis minima yang kita tetapkan. Ini semua adalah untuk kita menangani dan dapat melakukan perancangan dan langkah-langkah intervensi yang lebih awal apabila berlakunya shortage dengan izin ataupun kekurangan bekalan ini. Pemantauan harus dibuat sama ada daripada peringkat kementerian, daripada peringkat kerajaan negeri dan juga di semua peringkat untuk memastikan kekurangan bekalan makanan kita dapat kita atasi dari masa ke semasa. Kerana kita tidak harus melaksanakan usual practice dengan izin. Iaitu apabila kita shortage makanan, baru kita ambil langkah intervensi. Lebih baik kita mengambil langkah lebih awal, merancang 5 tahun akan datang supaya shortage dengan izin ini tidak berlaku. Datuk Pengerusi, perkara P21 94000 projek pemacu pertanian peruntukan 23 juta. Saya ingin sebut peruntukan 23 juta ini bentuk mana yang akan dibelanjakan, sama ada diagihkan secara sama rata kepada semua negeri ataupun berasaskan kepada parlimen, kawasan-kawasan parlimen. Saya ingin memberikan pandangan agar pihak kementerian bantu dan lihat projek-projek pemacu pertanian yang dirangka oleh kerajaan negeri. Di Negeri Sembilan contoh, Datuk Pengerusi, kerajaan negeri merancang untuk membina kilang pemprosesan padi. Dan ini harus dibantu oleh kerajaan pusat bagi merealisasikan hasrat kerajaan Negeri Sembilan supaya dapat menampung bekalan beras bagi penduduk dan masyarakat di Negeri Sembilan. Saya sebut perkara ini kerana buat masa ini tidak ada satu pun kilang padi, mini kilang ataupun pusat pemprosesan padi. Maka apabila ini dapat diwujudkan, maka bekalan dan juga padi di seluruh Negeri Sembilan dapat kita pusatkan dan bekalan itu kembalikan kepada keperluan untuk rakyat Negeri Sembilan. Datuk Pengerusi, akhirnya saya nak sentuh perkara yang berkaitan dengan
Makis, iaitu perkara 310 Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia. 23.2 juta last Datuk Pengerusi ya. Kan ini sangat penting. Makis ini satu agensi yang cukup penting dalam mengawal selia dan memantau bekalan makanan, pertanian, tumbuhan yang akan masuk ke dalam negara bagi memastikan hanya sumber yang selamat dan baik saja yang masuk ke dalam negara kita. Tetapi kita sedar bahawa peranan Makis ini terhad di pintu-pintu masuk rasmi negara saja dan bukan berada di setiap kawasan sempadan. Maka dengan itu, Makis harus memantau dan mengawal selia barang-barang sama ada makanan atau pertanian yang dibawa masuk yang tidak melalui pintu rasmi sempadan negara ataupun dalam erti kata lain yang diseludup, Datuk Pengerusi ya. Kita boleh lihat di pasaran terbuka hari ini banyak haiwan-haiwan yang dilarang untuk dibawa masuk ke Malaysia seperti ikan alligator gar umpamanya, ikan baung ekor merah umpamanya, alligator, snapping turtle dan juga pelbagai jenis ikan dan juga bahan yang secara bebasnya dijual di kedai-kedai yang terdapat di pasaran sekarang. Akhirnya spesies larangan ini, Datuk Pengerusi, akan membiak di sistem perairan negara dan menjadi spesies perosak kepada habitat asal yang berada di dalam negara. Jadi soalan saya, bagaimanakah bentuk penguatkuasaan bersama agensi yang lain-lain bagi mengekang masalah ini daripada berleluasa? Terima kasih, Datuk Pengerusi. Terima kasih, Berhormat Jala